Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 5 Mei 2023 bersama saya Nur Syah Mama Amin. Pejabat Perdana Menteri PMO telah menamatkan perkhidmatan Wan Nurzila Wan Abdul Rahman sebagai pengarah media dan komunikasi strategik. Perkara itu dimaklumkan dalam suatu kenyataan ringkas PMO yang turut merakamkan perhargaan kepada Wan Nurzila selepas berkhidmat hampir 6 bulan. Menurut kenyataan itu lagi, bahagian media dan komunikasi strategik akan terus komited memastikan agenda Malaysia Madani dan penyampaian maklumat berkaitan segala usaha dan inisiatif kerajaan terus diperkasa. Wan Nurzila pernah menjadi wartawan di agensi berita nasional bernama sebelum menjadi setiausaha akhbar kepada beberapa menteri kabinet. PMO tidak menjelaskan jika Wan Nurzila ditukarkan ke jabatan kerajaan lain. Malaysia kini juga sedang cuba menghubunginya untuk mendapatkan ulasan. Terdahulu, satu portal berita mendakwa Wan Nurzila dikatakan telah tamat perkhidmatan dengan notis 24 jam kemarin. Laporan portal itu yang memetik sumber berkata Wan Nurzila diberhentikan berikutan krisis antara beberapa fraksi komunikasi dalam kalangan jendera Perdana Menteri dan kegagalan kempen Malaysia Madani. Portal tersebut turut mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berhadapan pelbagai kritikan rakyat berikutan kekeliruan dasar dan pendekatan yang tidak meyakinkan dalam melaksanakan polisi untuk negara. Selain itu, menurut laporan portal itu lagi, krisis antara pejabat Perdana Menteri dan JKOM dikatakan antara punca utama penamatan tugas Wan Nurzila kerana kedua-dua bahagian itu dilihat mempunyai hala tuju berbeza menyebabkan imej kerajaan kian lemah. Pengarah komunikasi amanah Khalid Samad membayangkan terdapat motif tersembunyi di sebalik keputusan PAS untuk bertemu dengan musuh lama Dr. Mahathir Mohamad. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Khalid berkata mungkin benar apa yang diperkatakan oleh netizen bahawa PAS kini mencari sumber kewangan baru untuk membiayai partinya. Ia kerana menurut Khalid, selepas akaun bank Abah dibeku, mungkin kini PAS mencari atuk pula yang masih mempunyai banyak dana dalam akaunnya. Abah merupakan nama panggilan untuk Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, manakala akaun parti itu telah dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan rasuah. Akaun Bersatu didakwa digunakan untuk menerima sogokan yang kemudiannya digunakan untuk membiayai kempen PN pada PRU 15 tahun lalu. Manakala atuk pula gelaran yang diberi kepada Mahathir yang kini berusia 97 tahun. Mahathir dituduh mengumpul kekayaan sepanjang 22 tahun menjadi Perdana Menteri kali pertama dahulu, iaitu satu dakwaan yang dinafikannya. Mahathir baru-baru ini menyaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana membuat dakwaan sedemikian. Rabu lalu, pemimpin tertinggi PAS termasuk Presidennya Abdul Hadi Awang bertemu dengan Mahathir untuk menandatangani Proklamasi Orang Melayu, dokumen yang menggesa orang Melayu bersatu. Sebelum ini, Hadi juga pernah berkongsi pentas dengan Mahathir semasa Kongres Martabat Melayu pada 2019. Menjelaskan tindakannya menandatangani proklamasi itu, Hadi berkata perjuangan berasaskan kaum ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimanapun, Khalid yang juga bekas ahli PAS berkata ia tersasar daripada dasar parti itu sebagai sebuah parti Islam inklusif yang merangkumi semua tanpa melihat kaum. Baik, dalam perkembangan yang lain, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar beranggapan kabar angin mengenai kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan di luar pilihan raya sekali lagi perlu dihentikan segera. Melalui kenyataan dibuat di Facebook, Sultan Johor bertitah, baginda melahirkan rasa bimbang terhadap desas-desus berkenaan walaupun PRU sudah 6 bulan berlalu. Dalam PRU tersebut, titah Sultan Ibrahim, rakyat meletakkan harapan yang tinggi dan memberi undi masing-masing untuk memilih 222 ahli parlimen bagi mengembalikan kestabilan dalam negara. Namun titah baginda sehingga kini semua 222 ahli parlimen terbabit masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba mengagalkan kestabilan yang sedang dibina.
Titah baginda lagi keadaan seperti ini tidak sihat untuk semua lapisan masyarakat negara ini, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Justeru baginda bertitah supaya sudah cukup mengenai desas-desus pertukaran kerajaan kerana lebih 30 juta rakyat Malaysia akan menanggung perkara sedemikian tanpa penghujung. Desas-desus mengenai pertukaran kerajaan atau Perdana Menteri mula kedengaran selepas dimainkan sesetengah pihak khususnya selepas PH terpaksa bekerjasama dengan BN untuk membentuk kerajaan pada tahun lalu. Bagaimanapun, akhir-akhir ini kabar angin itu disemarakkan lagi dengan pelbagai cara. Misalnya, hantaran berteka-teki salah seorang pemimpin Kanan Bersatu, Muhammad Faiz Naaman mengenai 126. Namun Muhammad Faiz tidak menjelas lanjut mengenai maksud 126 itu sama ada ia mengenai ahli parlimen ataupun tidak. Sempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia, mulai hari ini sehingga 7 Mei, anda boleh melanggan atau perbaharui pakej Malaysia Kini dengan potongan 25%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Baik, kita ke berita seterusnya. Dua pemimpin kanan PN diseru memberikan komitmen untuk tidak menggugat kestabilan kerajaan dalam penggal ini selari dengan titah Raja-Raja Melayu. Lim Kit Sian dalam suatu kenyataan menyeru Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengisytiharkan parti itu tidak terlibat dalam apa-apa rancangan menumbangkan kerajaan untuk tempoh 5 tahun. Menurut Kit Siang, perkara itu menjadi satu ujian untuk ahli-ahli politik sama ada bersedia untuk mengetepikan kepentingan peribadi dan parti demi kepentingan negara. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Kelmarin bertitah menyeru ke arah kestabilan politik selepas PRU 15. Kit Siang juga mengingatkan bahawa titah sama pernah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa istiadat pembukaan Parlimen ke-15 pada Februari lepas. Bagaimanapun, kata Kit Siang, ia diabaikan sepanjang 3 bulan lepas. Sebelum ini, pemimpin Kanan Bersatu Muhammad Faiz Naaman menimbulkan teka-teki dan spekulasi susulan hantarannya berkaitan angka 126 namun tidak menghuraikan lanjut. Hari ini Muhammad Faiz sekali lagi membangkitkan perkara persoalan berkaitan sokongan majoriti kerajaan dalam parlimen di Facebooknya. Kerajaan sedia ada dibentuk dengan sokongan anggota parlimen PH, BN, GPS, GRS, Warisan, PBM, KDM serta beberapa ahli parlimen bebas. BN juga baru-baru ini menegaskan kerajaan stabil dengan sokongan majoriti 148 daripada 222 anggota parlimen. Terdapat juga akta anti lompat parti yang menghalang ahli parlimen melompat parti, melainkan meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Baik, sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyuarakan keyakinannya bahawa pentadbiran yang diterajuinya akan kekal penuh sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas laporan mendakwa pembangkang yang diterajui oleh PN kini mempunyai ST mencukupi bagi membentuk kerajaan yang baru. Kerana ada SC yang mengatakan yang dah cukup untuk menjadikan Datuk Seri Hamzah sebagai Perdana Menteri, mungkin Datuk Seri. Ini tak apa, kalau dia ada, tunggu masa Parlimen, bawa lah ST. Dia usul di Parlimen, tak ada masalah. Ini dia setiap minggu ni dia jadi macam mengigau mingguan. Sebelum raya, sebelum puasa, sebelum raya, selepas raya, sebelum raya haji, sebelum Taipusam, Chinese New Year, tunggulah sebelum, tapi insya-Allah kita kerajaan perpaduan kekal penuh sehingga pilihan raya yang akan datang. I'm very confident. Otherwise I wouldn't say this. Sebelum ini terdapat laporan menyatakan bahawa pembangkang sudah mempunyai ST yang mencukupi dan akan menamakan calon Perdana Menteri dalam masa terdekat. Malah pemimpin Bersatu Muhammad Faiz Naaman beberapa hari lalu mengeluarkan kenyataan seolah-olah PN telah mempunyai 126 sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan.
Negara sebelum ini berdepan dengan pertukaran kerajaan sebanyak 3 kali selepas PH tumbang melalui rampasan kuasa langkah Sheraton. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan selepas 17 bulan pada Ogos 2021, manakala naib Presiden UMNO ketika itu Ismail Sabri Yaakob pula membubarkan parlimen selepas 15 bulan menerajui kerajaan. Walaupun pada PRU 15 November lalu PH memenangi kerusi terbanyak, namun ia tidak mencukupi untuk PH yang diketuai Anwar membentuk kerajaan. PH terpaksa mendapatkan sokongan daripada BN, khususnya UMNO, GPS, GRS dan beberapa yang lain sebelum mampu menubuhkan kerajaan. Baik, dalam perkembangan yang lain, Dr. Mahathir Mohamad memfalkan saman berjumlah RM150 juta terhadap Datuk Seri Anwar berhubung dakwaan bahawa dirinya mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Peguam Dr. Mahathir memfalkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi di Shah Alam 2 hari lalu. Pada 17 April lalu, Dr. Mahathir dilaporkan akan meneruskan tindakan saman selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadapnya berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac lepas. Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dalam ucapannya itu membawa maksud dia membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset dan saham milik keluarganya. Menurut salinan penyataan tuntutan, Dr. Mahathir mendakwa Anwar membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Dakwa Dr. Mahathir lagi, dakwaan itu telah mencemarkan imejnya sebagai negarawan yang merupakan bekas Perdana Menteri, reputasi sebagai ahli politik dan pemimpin yang dihormati di Malaysia dan di seluruh dunia. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu mendakwa dakwaan tersebut bukan sahaja merosakkan imej dan reputasinya tetapi turut memalukan dirinya serta ahli keluarganya. Ahli politik veteran itu juga mendakwa bahawa dakwaan tersebut telah menjejaskan sokongan dan kepercayaan kepadanya dalam bidang politik, perniagaan dan peluang pendapatan. Dr. Mahathir turut mendakwa kesemua anaknya adalah individu yang berjaya dalam dunia perniagaan tanpa campur tangannya atau sebarang salah guna kuasa olehnya sebagai Perdana Menteri ketika itu. Dalam saman itu, Dr. Mahathir menuntut ganti rugi am sebanyak RM50 juta dan ganti rugi teladan RM100 juta. Dr. Mahathir memohon perintah mahkamah supaya Anwar mengeluarkan permohonan maaf bertulis dan menarik balik dakwaan itu dengan serta-merta. Dr. Mahathir juga menuntut ganti rugi pada kadar 5% tahun dari tarikh writ saman difailkan sehingga penyelesaian penuh, kos dan apa-apa relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.